كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى تنذر هدي عبد الرحمن وإلى إمام النووي وإلى شيخ دوفتاني وإلى وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung kitab pedoman kita. Hari ini kita tak baca Arba'in Azkariyah lah. Sebab kita baca pedoman, kemudian kita ambil sedikit sebanyak berkenaan dengan udhiyah. Sebab Cik Dia kata ada di kalangan kita ni buat korban. Jadi bila kita buat korban, kita nak belajar berkenaan dengan korban lah, InsyaAllah masa yang sempat. Baik, kita sambung kitab pedoman kita pada muka surat 36 ni, baris yang kedua asalnya. Betul tak? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Maka sunat memeliharakan ini khilaf. Khilaf hak kita sebut minggu sebelum ni lah. Masalah kalau kita pergi baca Fatihah dahulu daripada imam, ada setengah kata sah, tak ada masalah. Ada setengah kata kena ulangi balik. Jadi oleh kerana kita nak keluar daripada khilaf ulama, ada kata tak memadai, ada kata kena ulang balik. Ada kata memadai, tak perlu ulang balik. Maka kita keluar daripada khilaf dengan cara kita ulang balik Fatihah yang kita baca sebelum daripada imam. Bahkan bukan sekadar kita ni keluar daripada khilaf dengan cara kita ulangi balik Fatihah kita yang kita baca dahulu daripada imam, bahkan sunat takhirkan sekalian Fatihah makmum daripada Fatihah imam. Dan jikalau pada rakaat yang awal daripada sembahyang sir sekalipun. Nampak dah? Jadi seeloknya kita jangan gaduh baca Fatihah. Seeloknya biar imam sudah Fatihah baru kita baca Fatihah. Dia kata musannif, walaupun sembahyang jenis sir. Apa sembahyang sir? Sir maksudnya bacaan yang perlahan. Dia sembahyang ada dua jenis. Yang pertama sembahyang jenis jahar. Jahar ni bacaan yang kuat. Ada bacaan sembahyang yang bacaan yang sir. Bacaan yang jahar tu mana? Bacaan yang kuat, maghrib, isyak, subuh dan Jumaat dan hari raya dan jadi itulah di antara solat yang dijaharkan.
Kalau Tok Imam tak baca kuat, boleh ke tak? Tak apa, tidak ada masalah. Sebab sunat untuk dikuatkan. Ni, katakanlah sembahyang maghrib pas ni, Tok Imam Allahu Akbar sunyak, tiba-tiba rokok Allahu Akbar, so tapi gak hari tu lah hari lah dia Tok Imamnya. Rada dah lah, bukan kata minggu depan, esok bedok dah. Jadi maksud kata sah untuk dia solat tadi, tapi menyalahi yang sunat hukumnya makruh. Ada sembahyang yang sunat disebutkan zuhur tadi kita solat, asar kita nak solat, sunat kita perlahan. Lalu mana perlahan? Sekira-kira tak didengari oleh orang yang lain. Itu perlahan. Dan makmum memang sokmo-sokmo dia ni kena perlahan ke suara dia, tak boleh kuat. Sebab itulah kita kena berlatih supaya kita baca rukun qauli ni jangan terlampau kuat. Apatah lagi kalau baca yang sunat saja, terlebih lagi lah kita kena jaga jangan kuat sangat. Kadang-kadang setengah masyarakat kita takbir dia sama kuat dengan takbir Tok Imam. Dia nak masuk solat, Tok Imam dia sujud, dia pun takbir Allahu Akbar, makmum lain Tok Imam bangun dah. Rupa-rupanya dia takbir kuat tadi baru nak masuk solat. Tu orang panggil nak jadi kepada benda yang nak jadi berdosa jugalah, kerana dia dikira mengganggu makmum yang lain. Kalau yakin pada mengganggu haram, kalau dibanding pada mengganggu itu makruh. Baik, kalau sembahyang seperti zuhur sekalipun, kata musannif kita, sunat kita tunggu ke kadar baca Fatihah Tok Imam dulu. Allahu Akbar, Tok Imam pun baca doa iftitah, dia Tok Imam pun baca Fatihah, kemudian baru baca surah 2 rakaat yang awal. Seeloknya kata Rasul ni, itu pun kalau boleh kita tunggu Tok Imam habis dulu Fatihah, baru kita baca Fatihah kita. Tapi kalau Tok Imam ni cepat sangat, kita baca teruslah. Namun kita baru nak baca Fatihah, dia rokok dah, Allahu Akbar. Pening kepala kita, aku ni lagu mana? Nak baca Fatihah ko, nak terus rokok. Tak apa, kita memang tidak muafiq masbuk. Apa nak buat? Teruskan membaca Fatihah, kerana kita termasuk daripada muafiq. Termasuk daripada muafiq, dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Jika sangka ia makmum akan imam membaca surah, itu pun kalau kita tahulah Tok Imam ni akan baca pula surah lepas pada Al-Fatihah. Dan jika ketahui makmum bahawa seimam simpan atas Fatihah saja, simpan ni maksud katanya dia baca Fatihah saja. Memang tabiat Tok Imam ni memang cepat sokmo. Dia nak balik makan tengah hari pula. Dia semaya cepat zuhur ke asar ke maghrib ke, dia baca Fatihah saja. Makmum lain tanya guana Tok Imam tak baca surah dah kau, dia kata tak wajib. Ni Tok Imam je ni begini. Kalau kita tahu kata dia simpan, dia baca atas Fatihah sahaja, lazim makmum. Lazim apa maksud lazim? Wajib, mesti makmum bahawa membaca Fatihah serta membaca imam. Tapi kalau maghrib isyak tu kita tahulah tentu dah mana-mana imam dia akan baca juga surah. Tapi kalau contoh zuhur asar tu susah kita nak kadar ke lama mana dia baca Fatihah, lama mana dia nak baca surah, kita baca Fatihah terus pun tak apa. Tapi seeloknya kalau kita boleh kadar ke, kita biarkan dulu kadar Al-Fatihah imam, baru kita baca ke Fatihah kita. Tu gitu. Saya sendiri pun tak buat ni. Bimbang takut apa? Bimbang takut dah bila kita baru nak baca Fatihah dia rokok dah. Kalau kita tahu Tok Imam tu, moga kita dengan Tok Imam tu sokmo-sokmo dah, tak apalah, kita tunggu dulu Fatihah dia. Dan jikalau berdiri imam kerana melebihkan, ni lain pula, buat kurungan lah kalau boleh. Dan tu buat buka kurungan, tutup kurungan, biar kita nampak bahasan dia tu bahasan lain sikit. Dan cara nak baca pun jadi lagu lain sikit lah. Dia biasa kalau masalah baru ni, tutup guru dia akan baca lagu lain sikit, dia akan baca lagu lah. Dan jikalau berdiri imam, yecer lah tu, yecer maksud kata ada titik situ saat ni. Tak ada titik tapi boleh cek nada suara tok guru saat ni. Masya Allah, ulama Tu kita sebut sikit tu biar kita nampak cara gaya bahasa.
ahli ulama kita bila baca kitab. Dan jikalau berdiri imam kerana melebihkan rakaat, contohnya lagu mana melebihkan rakaat? Seperti kelima, dia pergi naik rakaat kelima. Dan jikalau ia lupa sekalipun, sekalipun tu royah. Masuk royah ni, walaupun imam tu naik bukan keadaan sengaja, dia terlupa sekalipun, tiada harus bagi makmum mengikutnya, mengikut imam. Naik rakaat kelima tak boleh. Ni lepas semaya tu imam 5 rakaat tadi. Lepas tu apa mau naik juga ni? Betul imam naik, kita naik. Ju'ilal imam liutamma bih. Dijadi ke imam sebagai ikutan. Jangan menyalahi imam. Salah guna hadis. Hadis tu betul, kita letak hadis tu tak betul. Ni banyak sekarang ni guna hadis, tapi salah pada tempat yang diletakkan hadis tadi. Dan jikalau ia lupa sekalipun, tiada harus bagi makmum mengikutnya, mengikut imam. Lepas tu kena buat apa? Tegurlah, subhanallah. Dia tak imam kita, tak imam pun kena tegur bila salah. Subhanallah. Bahkan kalau tinggal hak sunat pun tegur ni. Dia bangun rakaat kedua, terus bangun rakaat tiga, dia lupa dari awal. Sunat tegur, subhanallah. Tapi tegur hak sunat tu jangan sampai imam telah masuk kepada rakaat yang ketiga. Kalau dia telah naik rakaat tiga, kita tegur, salah kita. Salah pula. Saat ni suruh tegur. Awak tegur tak kena dengan masa. Lepas tu masa mana sepatutnya saya tegur? Masa imam saat nak naik. Sebab bila imam dah naik rakaat ketiga, tak boleh dah dia nak turun untuk mengerjakan tahiyat yang awal. Tak boleh dah. Jadi kalau kita ditegur, asalnya kita lah, seolah-olah kita suruh imam turun, sedangkan turun imam pada waktu tu tak dibenar oleh syarak lah. Jadi kita tahu mana waktu tegur. Lepas tu nak tegur ni ikut keadaan lah. Kalau kita lelaki, kita subhanallah, subhanallah. Kalau kita puas, jangan tegur subhanallah, pohon lupa ke imam. Subhanallah. Ada imam, ada mana aku ni. Makmum perempuan tegur dia ni, tepuk tangan. Taufik. Dulu sahabat-sahabat dulu itu tegur imam cara begini. Maka Nabi SAW kata, hak tepuk tangan cara begini ialah bagi perempuan. Innamat tasfiq lin nisa. Tasfiq tepuk tangan gini ialah bagi perempuan. Orang lelaki tegur dengan kata subhanallah. Kemudiannya kita tegur ke imam subhanallah ni ke, kalau tak kena dengan cara, kita pula batal solat. Allah, saya tegur dia, saya pula batal solat sebab tak kena cara. Apa maksud tak kena cara? Bila kita tegur ke imam tak niat zikir, kena ingat molek ni. Nak tegur ke imam subhanallah tu kena niat zikir. Kalau niat semata-mata nak tegur ke imam, batal solat. Bapa? Dia kira kita berbual dengan imam. Tak lagi tu. Salah rakaat tu ni. Dulu mula ni. Ke imam ke imam. Tak boleh. Jadi kena niat zikir. Sama juga orang mubalik tu. Mubalik ni nak menyampaikan suara imam ni. Tu imam Allahu Akbar, dia tu Allahu Akbar. Aduh, Mekah berat. Tapi tak niat zikir. Batal maya ni 20 tahun maya batal gitu. Padu so lagi dah kita membanding nak ikut Mekah sekalipun. Bila tak imam kata sami Allah liman hamidah, kita kena kata apa? Sami Allah liman hamidah juga. Ni tak imam baru sami Allah liman hamidah, membalik ni bukan ikut Mekah kan. Rabbana lakal hamd. Aduh. Malaysia bukan Mekah. Apa bagaimana? Kita mazhab Syafi'i bila nak bangun, kita kena bangun dengan kata sami Allahu liman hamidah.
Bila betul baru kata Rabbana lakal hamd. Berbeza mereka hak setengah mazhab. Bila keimam kata Sami Allahu liman hamidah pada bangun, setengah mazhabnya kata bila makmum nak bangun terus dengan kata Rabbana lakal hamd. Orang yang buat betul, kita hak tiru salah. Nampak ni? Bapak tiru salah. Dah bayar kopi paste. Ada kopi paste, tak tahu asal ada campuran dan nak tahu hak sebenarnya. Yang nak kopi paste tak tahu kita halu gitu. Dan jikalau ia lupa sekalipun tiada harus bagi makmum mengikutnya, tak boleh ikut. Ada pengeramai nak semasjid. Jadi kita katalah ke masjid tu saat ni kita nak baca doa qunut nazilah untuk umat Islam ni. Jadi kita pun rakaat keempat saat ni kita terlupa nak baca qunut nazilah. Dalam keadaan lupa rakaat keempat nak baca qunut saat ni tu, dia pergi mari syuk dulu 3 ke 4. Ya bahasa dia dah yang di email ni. Kau suat, kau kuat sete konsep kita. Oleh hak depan semakin kuat apa ni sete konsep. Kalau kata hak belakang tu paku hak depan tu paku 3 dah sete tingginya. Ni. Jadi was-was 3 ke 4 akan ambil 3 bangun. Makmum lain bangun lah kau tak ada solat dulu. Sudah mai apa kata ustaz 5 rakaat dah saat ni. Patu apa tak duduk. Dah ustaz bangun, ustaz kata nak doa qunut, saya ingat kau doa qunut kena 5 rakaat. Ada juga. Ya Allah kata. Hai mana boleh, mai isyak pak ya, nak doa qunut nazilah kau dah pak tak boleh jadi 5. Orang tak tahu pula tu ustaz kita tu. Yang maksudnya tak faham apa ni. Banyak lagi masyarakat kita tak faham walaupun bahasa tu bahasa basic ya. Tak ada solat isyak 5 rakaat. Pak ya. Tapi boleh dia faham gitu sebab ni salah faham mungkin. Dan jikalau makmum itu masbuk atau yang syok, masbuk apa makmum hak terlewat atau yang syok ragu-ragu akan bilangi rakaatnya sekalipun apa maksud tidak boleh ikut imam yang menambahkan rakaat. Bila dia makmum masbuk, bila makmum masbuk dia nak kena tambah rakaat lagi, dia lewat. Imam saat ni naik rakaat kelima, dia pun tahu kata imam tu naik rakaat kelima, bukan rakaat keempat, maka dia tak boleh ikut imam tadi. Lepas tu dia naik dalam keadaan mufaraqah dengan imam. Ataupun makmum tu dia syok, dia ni saya saat ni dia awal rakaat ke rakaat kedua ni imam. Dia syok. Jadi wajib dia kena tambah 1 rakaat lagi. Cuma dia tahu kata imam tu memang 5 rakaat dah. Maka tak boleh dia naik dalam keadaan ikut imam, dia kena mufaraqah, dia naik seorang diri. Itu cara dia. Itu dia kata, dan jikalau makmum itu makmum yang masbuk ataupun makmum itu yang syok akan bilang rakaatnya sekalipun tulis tetap tidak boleh mengikut imam yang bangun rakaat yang kelima. Panjang sekalipun apa maksud sekalipun? Tetap tidak boleh mengikut imam yang bangun pada rakaat yang kelima. Tengok bahasa kita. Masya Allah. Sekalipun tiada harus ikut berdiri, bahkan kena buat apa? Bahkan mufaraqah ia makmum tadi. Niat bercerai dengan imam. Ada niat bukan kena betul-betul tok imam hamba mufaraqah dengan tok imam, tak perlu. Niat dalam hati aku bercerai dah dengan tok imam. Tok imam ni sesak dah. Nama rakaat tadi tak betul dah. Dan memberi salam ia makmum. Kalau makmum hak cukup dah beri salam. Atau boleh juga hak makmum hak cukup dah 4 rakaat ni ada tok imam naik. Atau menanti ia makmum akan imam di dalam tasyahud. Boleh juga rakaat keempat tu imam pergi naik tambah 1 rakaat, kita tunggu di tahiyat. Kalau kita rajin, kalau kita malas serabut dulu aku nanti imam ni, kita mufaraqah balik main. Boleh gratis sikit awal sikit. Nak kerja dengan maghrib pula ni. Nak kerja dengan maghrib pula. Jadi maksud katanya boleh 2 pilihan di kita.
Sama ada kita saat ni tu menanti dia di tasyahud akhir ataupun kita terus mufaraqah dengan dia. Ni akan imam di dalam tasyahud supaya memberi salam ia makmum serta imam atas yang muktamad, pendapat yang kuatnya begitulah, boleh tunggu di tahiyat. Tapi tunggu pun dalam keadaan kita kena sengkau kata tu imam tu tak batal lagi solat. Kalau tu imam batal dah solat, mana boleh kita menanti dia. Lepas tu lagi mana tak batal ustaz, dia naik rakaat kelima, kita sengkau lah kata dia ni ragu-ragu, maka wajiblah atas dia bangun. Ataupun memang dia yakin kata tak cukup. Jadi maksudnya atas qaul yang muktamad, boleh kita tunggu imam tadi tu di tahiyat yang akhir. Muqabilnya, tu baris molek muqabil. Muqabil ni maksudnya lawannya bagi pendapat yang muktamad. Muqabilnya lawannya bagi yang muktamadnya, berkata ia muqabil, pendapat ulama hok lain daripada pendapat yang muktamad. Tiada harus bagi makmum menanti, tak boleh tunggu situ, bahkan memberi salam. Bahkan memberi salam. Habis itu kan masa itu bahkan memberi salam, yakni memberi salam makmum, tak boleh tunggu imam lah. Ini jika sekira makmum tidak kehendak nak mendata rakaat. Ini mana hak kata terus bersalah kat ni tu. Jika sekira makmum tidak kehendak nak mendata ke rakaat yang kurang, maksudnya makmum tu cukup dah 4 rakaat. Kalau makmum tu tak cukup lagi 4 rakaat, tu tak boleh beri salah terus lah. Ini jika sekira makmum tidak kehendak nak mendatangkan rakaat yang kurang, kerana ia makmum masbuk. Kalau dia masbuk, maksudnya dia nak tambah lagi rakaat, tak bolehlah terus beri salam, kena tambah lagi rakaat, mufaraqah dan tambah rakaat. Atau ia makmum yang syok akan bilangnya rakaat. Ada 3 ke 4 kena ambil 3. Bapa kali ambil 4-nya? Bapa kena ambil 3? Kerana 3 tu orang panggil yakin, 4 itu ragu. Dia dah buat dah 3 rakaat. Sekarang ni pada rakaat ni dia ragu, saya sekarang ni berada di rakaat keempat ke rakaat yang 3. Maksudnya rakaat ketiga tu dia yakin dah, rakaat keempat saja dia ragu. Maka kaedahnya al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin itu dia tak hilang dengan syak. Maksudnya kekal dengan 3. Tak boleh nak kira 4. Maka jika ia makmum kehendak nak mendatang rakaat yang kurang itu, sebab dia masbuk ataupun sebab dia syok pada bilangnya rakaat, maka jawabnya apa? Mufaraqah ia makmum akan imam yang berdiri bagi rakaat kelima. Makmum tu kena mufaraqah, tak imam bangun rakaat kelima, dia kena mufaraqah. Kerana melebih ke rakaat itu, kerana keimam saat ni. Bapa dia kena mufaraqah kerana imam melebih ke rakaat itu. Rakaat hak imam bangun saat ni, imam hak buat lebih dah. Bila makmum tu mufaraqah, barulah makmum mendatang ia makmum akan rakaat yang tinggal atasnya atas makmum, baru tambah rakaat. Kalau satu lagi lah, kalau dua lah. Boleh faham berapa? Dan jikalau mengikut ia makmum akan seorang yang ada ia seorang sengkosoh jadi imam. Ini masalah lain pula. Dan tu buat kurungan ni, buat kurungan dia tutup kurungan semula. Dan kan itu. Tu molek. Nak balik baca kapung ni. Balik baca kontina dah betul. Balik baca ke keluarga kita ke. Kalau retina rasa nak dengar, kita baca soleh. Tak. Orang Cina kata gila dah Cik Abel. Tak apa gila dengan ilmu. Yang gila ketina lain sudah. Betul ada Cik Abel gitu dah. Ada Cik Abel yang gila ke ilmu tu. Cik Abel yang gila ke waktu. Betul gila ketina dah. Cik Abel aku gila dah ke waktu. Ngopo bapak je. Tak apalah, dia tak gila ketina lain dah.
Tapi tak ada. Kita orang panggil makan minum kurang dah sikit. Kalau cik abang gila kau waktu yo tukar sport rail lah, yo tukar go tu, yo tukar go ni, makan yo kena kering dah lah. Tapi okey lah daripada cik abang duk gila ke tina lain tu, okey dah tu. Kalau nampak cik abang duk gila ke motor cik abang, gila lagi. Apa boleh saya sokong kegilaan abang ni. Ayat gila dia. Sokong ni. Ya boleh, tak ada masalah dah. Tapi kalau lelaki gila ke ilmu, gila ke benar-benar, gila ke semaya Jumaat, gila ke majlis zikir, bagus. Bapa bagus. Orang Tino duduk rumah tu boleh bahaya untuk lelaki gila ni. Untuk lelaki aku yang mengopak ke lelaki dia. Allah terbang sebut kata ada yang mengaji kitab, ada yang mengajar pergi. Berjumpa semua tidak tak lelaki aku ni. Kita hok malas duduk rumah tu boleh bahaya untuk lelaki pergi sana. Apa? Sebab tu satu golongan muslimah sahabiyah, dia mari mengadu ke Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, apa dia? Orang lelaki ni dia boleh akak jatuh pergi berjual fi sabilillah. Kami muslimat lagu mana? Kami nak mati syahid juga. Tu muslimat kami tolong. Muslimat ni orang jatuh di TikTok. Okey, kita tak boleh nak TikTok. Jatuh boleh TikTok, takkan saya tak boleh. Apa beza saya dengan dia? Sudah kijau. Orang lelaki boleh duduk rumah Facebook, takkan saya tak boleh. Orang lelaki boleh selfie, takkan saya tak boleh. Saya pun manusia. Ya, you manusia, tetapi you manusia yang lebih. Kerana tu you manusia lebih lah disimpan di dalam kacau, bukan diletak di dalam sampah. Muslimat kan? Muslimat, mukminat, qanitat. Tu. Jadi bila sahabiah gini begitu Nabi SAW kata apa? Tiap-tiap apa yang didapat oleh lelaki kamu akan dapat pahala dia. Sebab tu orang muslimah, kalau kita ni malas, Ustaz saya nak tahajud, malas nak baca Quran, malas nak berzikir, malas nak pergi dengan ceramah mengajar kitab, malas. Hak lagi makan insya-Allah Ustaz. Insya-Allah. Kalau kita jenis gitu cari tutup lagi kat jenis gini ni, masya-Allah. Cari lagi ni. Kau tak ada lagi lah jadi hada. Marah kau reti rumah dia. Cari hak jenis gini. Bapa, kita duduk rumah free masuk pahala. Tak sih gitu. Masuk pahala. Gedik kaki degan masuk pahala. Dia kata, Ustaz saya tak suruh masuk pahala, masuk duit, insya-Allah saya nak. La haula wala quwata illa billah. Jangan buat gitu. Jangan buat gitu. Duit ni ada di kita, belum tentu kita boleh guna. Betul tak? Belum tentu kita boleh guna. Ada seorang datuk dia panggil untuk beli kita makan. Habis ni hidang ni. Ada kucing, ada air bola, ada chicken chop, ada lencok, ada berlaku. Sebelum nak ekor, sebutlah. Ada. Dia panggil Ustaz tunggu, silakanlah makan. Dia makan nasi air. Datuk bapa tak makan sekali ni penuh ni, daging ada. Toleh dah tu berapa? Doktor tak boleh makan dah. Yang kata kalau cepat mampu lagi lah. Makan baik lagi kami kan berapa. Lepas tu baik orang miskin orang duit tak ada boleh juga makan air ni. Makan lagi kau sedap juga lagi ni. Jadi kalau saya kata dia duit ada lagi berapa? Mana duit salah. Jadi maksud kata duit tu kita nak guna, nak bagi zakat ke orang, nafkah anak isteri kita nak. Tapi janganlah sampai kita meremehkan pahala. Kalau sampai kita meremehkan pahala, duit yang ada di kita tu dunia semata-mata, tak bawa pada akhirat.
Tapi kalau kita melihat ke pahala tu besar, maka duit yang ada pada kita dia jadi akhirat. Gitulah. Dia jangan meremehkan tu. Jadi ada tengok rasa malas gapo nak ibadah ni, cari tok lelaki, tanya. Tak. Jangan tanya umur awak, jangan tanya awak ni berapa ketinggian, berat berapa. Awak lagi nak tajuk. Aduh. Hak jaga lain, ya rajin. Dia hak berstimak, dia pun pakoh, saya malas. Awak rajin ke dia? Ya, hak jaga. Dia kata hak berstimak pula balas, saya malas. Jaga kata sudah kerja gini, aku nak rajin. Jadi hak tidak kata awaklah calon saya. Baru jodoh. Ni kita hak malas kali hak malas. Tak bang surga lah. Tak, betul tak masih lima. Tak bang surga lah kita. Kalau kita malas cik ada pun malas. Sabar je lah. Tak buat nama pun. Betul je tak dapat mana. Ni dua-dua tak berapa nak minat. Kena ada hak minat saya tak apa dah. Dah kita betul. Kalau saya tanya sini lama-lama kok kita ni nak kada anak hak soleh. Ustaz, saya nak biasa-biasa ya Ustaz, anak tak soleh saya. Asal lagi bingung ni. Ada orang soleh belakang anak. Lepas kalau kita tak perangai soleh. Ni kita ni laik dengan pengajian agama. Orang buat belah dah. Dia pisah. Aku ni hari ni hari Selasa ni ada kelas ni. Aku mikir lagu mana aku ni. Nak tandah saja nampak sangat. Jahat ke kau mana? MMC kau mana apa ini? ICU kau mana kau? Masya Allah. Ni tak ada jalan dah tu. Tu awak mari depan muka dah. Tak lagi. Nak cari diri tak dah. Lagi. Dan jikalau mengikut ia akan seoleh yang ia makmum, sungkosoh jadi imam. Kita tengok depan tu, tengok supaya terimam dah. Siapa dia yang sah jadi imam? Ialah qari. Qari ni orang betul baca Al-Fatihah. Bukan qari belagu tu dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau waktu tak berapa tegak ya ada kapungnya. Soalnya dulu tak ada orang pun nak ada. Tak, salah cuba dulu. Aku salah, cuba salah. Salah ni kau ada? Salah rugi tak ada kesempatan ni salah. Allah dengar suara salah, masya-Allah. Aduh. Salah tu bagus, dia ada ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersifat pemalu. Lebih malu daripada anak dara ni. Nabi sallallahu begitu malu. Ada orang tu enggak orang dah malu ni. Awak tu lain enggak ingat. Soalan ni kan tanya ada ke orang tu yang nak ini kata banyak ustaz. Ya saya percaya sebab dia jangan malu. Ni. Yang mana ada lah? Ada yang wujud tu. Mai, oleh qari kita dah kata ada depan oleh qari atau tidak makmur ke kita ingat kata dia tu orang yang munfarid. Munfarid ni maksudnya mayas diri. Atau kita ingat yang dihadapi kita tu oleh lelaki atau yang berangkal oleh bijak, oleh tidak gila. Kemudian ni tiba-tiba nyata ia yang depan tu hak telo. Lagu mana tak tahu dah ikutlah baca dalam mana pun dah. Hak telo, hak tak betul baca saya awak kau ada depan ni hak qari. Ada atau makmum hanya banyak nak berlaku dah. Ni biasa kalau kita pergi semaya jemaah masjid besar terimam depan sudah dah. Kita baru masuk, kita ikut hak sah belakang. Kita ingat sah belakang ni sesat dah semaya dengan terimam depan.
Rupa-rupanya sah belakang ni ikut sah depan dia. Dah katakanlah sah keempat. Sah keempat ni rupa-rupanya dia ikut orang hak duk sah tiga, ada seorang lagi hak sah tiga. Jadi kita ingat dia tu bukan makmum. Rupa-rupanya dia makmum je. Ada tak pernah berlaku gitu? Hak rajin berjemaah lah. Hak tak rajin berjemaah tu tak tanya lah. Alhamdulillah. Tak jumpa rajin berjemaah ni. Yang berjumpa jadi gitu. Jangan sebab solat kita batal, tak sah. Dah tak boleh ikut makmum je. Kita kena ikut orang yang solat sendiri ataupun imam, atau makmum, atau perempuan. Kita ingat kau babo mana duduk dengan kain gitu ke babo apa rupa-rupanya hajat. Kita ingat orang jatuh rupa getin tu. Atau gila. Kita ingat orang berakal rupa-rupanya gila. Pamak galo rupa-rupanya. Pamak galo. Ikutlah nama gapo. Orang gila ke satu tikar ni ke bagus gila. Ada buat tepat lagi. Orang gila ni dia mengajar. Kalau dia tak gila tu tak dengar mengajar, dia lebih gila pada orang gila pada orang mengajar. Faham ke? Orang gila dengan mengajar. Dia mengajar satu tempat tu, orang gila nampak tak pakai baju ke apa semua duduk tepi-tepi pintu. Tak tahu kan Tok Wali tak tahu. Tak dengar. Kita sebelah. Ada saya tu duduk padam pe. Tanya mari mana? Dia kata tak tahu. Nak pergi mana? Tak tahu. Ya Allah dia kata. Tak gimana tak kan? Ya Allah dah. Jangan sebut gitu dah. Allah cok kita gila. Jadi masuk datang tu, gila tak mengaji. Allah tak gila tak mengaji kan? Ni, tu lebih gila daripada orang gila weh. Esok tu saya tanya akal kita tu hari ni. Dia mikir ada agama. Ya Allah, boleh pelajar ayat kita. Ya Allah, maka saya tak ada nak mikir. Kena mikir. Itu yang akal kita. Kita jenis begini ni. Saya nak ayat kepada awak semua. Ya Allah, maka ada ni begini ni. Dia menjadikan akal kita sel-sel otak bercantum. Akal kita kalau tak guna sel-sel otak akan mampu. Ini mengikut kajian daripada doktor-doktor. Kita tak mikir saya hidup kita mampu. Sebab tu hasil kita mikir. Sebab tu dulu bijak-bijak dulu. Orang dulu tak ada titik, tak ada tanda soal, dia boleh tahu. Ni titik, ni koma, ni tanda soal. Orang yang ni bodoh, termasuk saya lah. Orang lain juga. Tanda apa ni? Soalan dah dia kena ada tanda soal dulu, baru tahu. Oh ini soalan. Kena ada tanda soal dulu, baru tahu ini soalan. Kena ada titik dulu. Oh di sini tempat berhenti. Ada koma dulu. Oh di sini tempat berhenti sedikit. Dia tak perlu. Tak bagi dakwah dia panggil. Orang ni bagi dakwah banyak. Bapa dia jadi gitu sebab dia banyak memikir. Kita kena banyak memikir. Allah Ta'ala suruh hal yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa. Tuhan suruh kita memikir bukan renung masa depan aku lagu mana. Tengok pada kejadian saat itu. Tapi kita tak ada dulu untuk tengok berita matahari. Kita ni tak ada macam-macam benda program dalam televisyen tu. Lakon ni lah, begitu gini lah. Tak ada kita nak mikir. Tapak-tapak mati dapat TV begitu ya kita. Kemudian nyata ia ummi atau makmum atau perempuan atau gila, nescaya wajib mengulangi sembahyang itu kerana imam tidak ahli jadi imam. Kalau tak imam tu tidak ahli jadi tak imam, kita kena gratis mula. Jika nyata imam berhadas walaupun berhadas besar atau imam jika nyata imam berhadas walaupun berhadas besar atau imam mempunyai najis yang sembunyi, dan jikalau pada sembahyang Jumaat sekalipun jika lebih ia imam tu daripada bilangan 40 orang, maksudnya sekali kata imam 41 dah, maka dia ada wajib ulangi. Boleh tak? Hak ni masalah lain. Masalah tu imam berhadas. Lepas pada semaya tak dia kata Allah maaf lapar saya lupa saya ketuk sana saya tak ambil semaya. Tu ada semua tak imam semula. Semaya mula lah kau apa tak imam. Lupa nak ambil semaya sana.
Nyanyi tu email ni. Bodoh boleh ini. Patut kita lihat. Kau lihat tapi lihat. Sebab apa? Sebab dia bimbel takut kena dosa. Dok. Makmum lain sah dah solat. Sebab hadas ni bagi hak tak nampak. Hadas ni bagi tak nampak. Begitu juga najis yang tersembunyi. Dia najis apa yang tersembunyi? Najis ni dia ada dua dah. Najis hukmi dan najis aini. Najis hukmi apa dia? Najis hukmi ni dia najis aini ni apa? Najis yang ada bau, rasa atau warna. Najis hukmi, najis yang hilang dah bau, rasa, warna tapi belum kita cucu lagi. Contoh dinding kau jubah kita ke kain semaya kita ke air apa ni kucing kecing. Ni kucing kecing kita pun lupa dah basuh. Beberapa lama sebulan kau kita kata hilang bau, rasa, warna, tak ada apa dah. Sekalipun tetap hukumnya najis. Allah panggil najis apa? Najis hukmi. Boleh deh. Atau Allah panggil najis yang tersembunyi. Tulis itu najis tersembunyi iaitu najis hukmi. Jadi katakanlah pada kain email ada yang najis hukmi, ataupun pada diri email ada hadas besar sekalipun. Hadas besar ni tak mandi wajib, dia lupa. Kalau gitu perlu kalau kita ulat? Tak perlu. Tu kata musannif. Dan jikalau pada sembahyang Jumaat sekalipun tak perlu ulat. Sembahyang Jumaat ni kan wajib berjemaah. Sembahyang Jumaat tak perlu ulat. Tapi qaid lah. Apa qaid dia? Tu jika qaid. Qaid ni gantungnya. Kata tak perlu ulang tu jika lebih ia imam daripada bilangnya 40 orang ahli Jumaat. Maksudnya kalau kira sekarang dia tu mungkin 50 orang dah, 60 orang dah, maka tak perlu ulang. Jadi imam tak perlu sebut ke makmum. Perhatian semua makmum sila masuk mula ke masjid, tak boleh umum. Saya lupa ambil wuduk tadi. Wuduk miskin. Saya lupa mandi junub tadi. Tu lagi tu tolong cak tak email tu. Tu yang saya ni. Tak perlu sebab makmum sah belaka dah. Kecuali najis tu najis yang jenis aini. Apa najis aini? Najis yang didapat oleh panca indera kita. Asal bau ni warna dia naik share nanti dia balik. Molek dia panggil ada aura tu. Molek tu benda molek. Seperti ada nampak tahi cicuk di tapak kaki tu email. Lepas mai baru pasal kena qada semula. Makmum pun kena qada. Nampak? Sebab tu makmum nampak tahi cicuk di kaki tu email, dia kena tegur subhanallah dan dia kena pergi depan. Tu email kena malu lah. Malu. Apa tak letak mata lagi dia ada apa pasal apa. Kenapa lah maksudnya awak tu tak sah dah. Kena kita tengoklah cek. Tak okey lah kalau kata subhanallah, tahi cicok, kata begitu. Pandang maya makmunya. Subhanallah dia pergi debat, kata kita ni tak sah dia email. Keluarlah. Ni kadang-kadang makmum tak tahu lagu mana nak tegur tu email. Dia main subhanallah tu email pin lah. Itulah Fatihah betul dah tak betul dah. Subhanallah tu mana? Malu gitu. Jadi tak ada subhanallah pandai ke depan. Dia tahu dia keluar lalu. Jadi masya-Allah dalam sembahyang ni macam-macam lah. Sebab tu kita memerlukan orang yang melakukan tu email tu orang yang faham dengan hukum. Kalau dia melakukan tu email tak faham hukum, macam tadi. Ataupun tu email depan yang tak faham hukum, macam tadi. Mana nak main gaji kali ni? Nak ambil gaji kali ni? Jangan. Kena faham. Kena di selalu. Mana tu ya? Dia semua. Dan jika Allah mana sebaik cuba sekalipun, jika lebih ia daripada bilangan 40 maka dia ada wajib ulangi. Dan jika adalah imam mengetahui dengan hadas dirinya atau najis itu sekalipun, tak wajib dah makmum nak ulangi. Dan najis yang zahir itu najis yang aini, saya sebut sana najis aini, seperti tahi cicok tepek di tapak kaki tu imam yang mendapatkan ia oleh salah satu daripada pendapat yang 5 pendapat ni maksudnya panca indera. Bau, rasa, warna, apa ni? Bau ada 5 kan? Bau,
lihat berapa pacak idul yang 5 tu. Ni walaupun dengan bang nisbah oleh buta, jadi buta tapi boleh bang. Allah ayat tak pakai kata email ni. Dia boleh bang. Katakanlah maka dia kena mufaraqah dengan email macam ni. Ya Allah buta tengok main. Ni dia buta mata, hilang pacak indera 1, dia kuat pada bang dia. Dia kuat pacak indera telinga dia. Dia boleh cek. Cik dia tu mari tu. Dia boleh lihat tu. Datuk Pak mari tu. Buat kerja. Umpamanya dia lain tu dia kuat. Mata dia hilang, dia lain dia kuat. Ni. Sebab tu tak pergi orang betul litah jalan apa semua. Dan jika tidak tak heranlah kali yang tak ada tiba-tiba kena tepuh ke kereta tak boleh mungkin betul. Dan najis yang sembunyi, najis hukmi seperti air kecil yang kering yang hilang baunya dan sah mengikut orang sesaja dan sah mengikut orang yang selamat dengan orang yang sentiasa keluar kecil. Apa dia orang keluar kecil ni? Orang paling sesir bau. Ni duk keluar kecil, air kecil. Orang tua biasa jadi gitu. Ya dia bukan orang tua, orang muda pun ada berlaku gitu. Pasal dia lah duk main tutup buka pilih pai tu tak? Ni tutup buka dah tak? Tutup buka. Dia rumah lah duk main tutup buka. Oh pehe. Rosak lah tak pehe tu je. Tak ada kerja dah. Orang ni banyak tak baik pun kita ni lah. Tak baik mana banyak. Ya Allah punya mudah jadi rosak apa semua. Hak tidak main tutup buka betul nak jadi sakit juga ni. Berkata dia masa sebau dia main tutup buka semua tu. Tidak gitu. Dia tu nak sakit juga. Cuma nak kata orang yang sihat ikut orang yang sebau boleh ke tak? Boleh. Sebab sah pada semaya dia. Tapi ingat orang sebau ni dia kena masuk waktu, dia kena pergi tandas, dia kena suci ke kemaluan dia kena tahir dengan kapan, dia ambil wuduk, kena terus solat. Dia tak boleh mandi masuk basuh sebelum daripada masuk solat, tak boleh kan? Dia masuk waktu solat dia supaya istihadah. Dia keluar darah semua ni. Lama dia boleh keluar darah dia. Apa? Keluar darah. Tak boleh gitu. Dia kena tahu istihadah ni. Bila istihadah, dia kena tahu apa perlu dia buat. Masuk waktu kena bersuci, basuh orang panggil darah ada air kecil. Lepas tu kena tahir darah daripada mengalir. Kalau orang lelaki kena tahir air kecil daripada mengalir. Lepas tu kena wuduk, kena terus solat. Ada seorang tu ayah dia jadi gini. Dia pergi Mekah. Dia buat kaya dia, maksudnya baguslah anak ni dia selesai kaya dia tu sebelum masuk waktu solat. Sah ke tak? Tak sah sebab dia nak kejar fadilah awal waktu dengan imam kan. Jangan kejar fadilah sedekah hak sah pun tak tahu mana. Boleh selesai batas ni bila turun bawah kita dah bila masuk waktu kita dah letak saling sebentar basuh dah baru ambil ismail. Tu dah cara dia. Susah sikit lah, agak pahala banyak lah. Dan sah mengikut dengan yang fasik dan yang mubtadi' bid'ah, ahli bid'ah, tak apa, boleh kita ikut, tapi makruh lah. Ni orang bid'ah ni, orang tak tahu mana ni. Orang akidah dia pun akidah bid'ah. Ni. Dan yang waswah dan yang akhlak, orang waswah boleh kita ikut. Dan yang akhlak tidak berkaitan, itu maksud akhlak. Akhlak ni tak kita lagi. Tetapi makruh. Tapi tak berkita tu dia kena basuh lah. Kalau tak basuh dia najis, tak boleh. Dia basuh. Dia akan disolat. Tapi makruh. Dan mengikut dengan anak zina, boleh ikut anak zina. Dia jadi tinggal. Dia hafiz, dia cukup lekat. Oleh kata anak zina ni tak tinggal tu. Anak zina reti. Tak bukan salah dia, salah kedua ibu bapaknya. Kalau tidak berkahwin. Dan seumpamanya boleh ikut khilaful aula. Tapi kurang molek lah. Ikut anak zina ni kurang molek. Dan telah memilih anak lembu kau ikut anak lembu tak ada juga. Boleh khilaful aula. Anak lembu dah anak lembu. Anak lembu ni
Orang buat kerja yang lembu, lahir anak. Ada banyak anak lembu. Oh iya, dah anak lembu. Ya, dari kita perlu buka. Saya kata ustaz, gula pandah. Dengar betul gula ni. Memang ada dari hukum fiqh. Ni anak lembu, orang keluar lembu, keluar anak. Anak tu bukan manusia. Oh, nyanyi ke dia. Lembu siapa? Lembu. Lembu. Baik, tak baik dia itu kan lembu. Aku ngerti kau mana yang dibuat kerja gitu. Zina juga ada orang lembu. Ada wajibullah. Ada di India ada rasanya lembu lahir betul orang tapi tak hidup dah. Tak lama hidup, mabuk lalu. Orang pun dah sembuh. Dan telah memilih oleh Imam Suki dan mereka yang mengikut Imam Suki akan ternafi makruh apabila teruzur jemaah. Jadi kalau katalah tak ada orang yang pandai daripada orang yang hujur kecuali orang fasik yang ada, orang mubtadi saja ada yang jadi imam, maka tak jadi makruh. Sebab apa? Sebab kalau tak ikut orang yang bid'ah, orang yang akhlak tadi, orang yang fasik, maka kita tak ada orang yang jadi imam, maka boleh kita ikut dia. Kalau ada orang lain, makruh kita ikut dia. Melainkan di belakang mereka yang tersebut bahkan ialah afdal daripada sembahyang seorang diri. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala khatimatun. Ini satu penyudup. Salah lagi. Dah 2 minggu depan tadi hotel ni. Baik, di sini ada lagi dalam 15 minit ni. Pukul 3 kita habis dah. Saya ada buat buku berkenaan dengan soal jawab korban ni. Ada 10 butir. Ada 10 butir. Hak mana nak boleh ambil. Atau bayar ke dia tak apa. Saya jual 12 ya ni. Mungkin tak ada duit kau lagi. Bayar minggu depan kau ikut tak apa. Ambil dulu. Tak bayar, tak ingat bayar tak apa. Saya halal masuk syurga. Harga 12 ya. Ini ambil lah harga 10 ya dah. Hak mana nak boleh. Ambil tak apa ni. Kau tak ada honor. Hari ini mungkin saya tak sempat nak habiskan, nak sebut benda ni di sini. Cumanya awak boleh pergi tengok, nanti saya bagi ke Cik D ke berkenaan dengan saya dah sebut dah baca kitab ni di Pondok Tunjung. Jadi awak semua boleh ambil buku ni, awak mengaji dalam 4 pertemuan rasanya kita khatamkan kitab ni. Jadi mulailah kalau awak ambil pas ni ikutlah. Ni awak tanyalah Cik D pula. Baik, saya akan baca beberapa soalan. Lepas tu kalau ada soalan nak agak panggil nak detail, nak tanya tiba-tiba, ya ada berkenaan dengan korban. Baik, saya mulakan soalan yang pertama, muka surat ni. Yang pertama, kalau dia tanya kita mana dalil korban. Ni ambil kalau ada honor. Tak apa. Kalau tak sibuk apa tengok dulu. Ni tengok dulu. Apakah dalil korban muka surat ni? Kitab ni bolehlah awak buka tahu betul kau kampung pula dah. Soalan tu wajib tu. Muka dia ustaz. Jadi kena itulah kena baca kau kampung. Ramai kampung tak faham lagi. Betul yang korban ni ramai lagi. Baik. Soalan pertama kalau saya tanya, mana dalil korban? Siapa je muslimat mana boleh jawab ni? Dalil daripada Al-Quran. Ada. Oh, masya-Allah. Dulu betah-betah. Dalil dia ayat fasalli li rabbika wanhar. Deh. Muka surat ni deh. Fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah oleh kamu bagi Tuhan kamu dan wanhar sembelih, yakni buatlah korban. Itu dalil dia. Dalil daripada inna a'tayna Kausar wa salli li rabbika wanhar. Tu kalau dia tanya kita, mana dalil dia? Itu dalil dia. Apa tu daripada hadis pula? Tak apalah. Yang kedua, korban ni apa hukum dia? Sunat muakkad. Kalau dia tanya kita apa hukum korban? Sunat muakkad. Sunat muakkad ni macam mana? Dia nak naik siapa tanggal wajib. Tak wajib lagi. Maksudnya dia lain daripada sunat biasa. Dia nak pergi pada korban lagi. Sangat dituntut muakkad ni. Waktu mana korban ni jadi wajib? Ini kena ingat ni. Ada satu-satu tiga korban ni jadi wajib. Contohnya macam mana? Bila dia tanya lembu ni nak buat apa? Dia kata lembu ini untuk buat korban. Ingat mana perkataan itu. Lembu ini. Ini ni dalam bahasa Arab dia panggil ta'yin. Lembu tu dia panggil lembu muayyan. Dia panggil lembu hak ditentukan.
Bila lembu tu ditentukan nak buat udhiyah, maka udhiyah ni apa? Korban. Maka korban tu jadi wajib. Jangan ketek gitu. Kalau kata lembu nak buat korban, jadi wajib lembu ni. Maka tak boleh kita nak jual, tak boleh nak jual. Kita ada satu bahagian daripada lembu tadi, kita nak makan pun tak boleh dah. Ingat dah. Sebab apa? Sebab dia jadi hukum seperti nazar. Tanda molek. Mana? 3 masalah korban ni, tak ada buku lain, tak apa. 3. Yang pertama, hukumnya sunat muakkad. Masalah korban ni, awak nak korban, kena ada cita-cita nak korban, kena ada cita-cita. Nabi Ibrahim AS sembelih anak dia nak siapa? Kita tak boleh. Yang pertama sunat muakkad. Yang kedua nazar. Nazar ni bila kita kata bagi Allah atas tu aku korban, aku nazar. Itu ma'ruf nak belakang. Aku nazar nak korban, nazar lah. Yang 3 dia panggil hukum bagi nazar. Boleh. Hukum bagi nazar. Macam mana hukum bagi nazar? Seperti tadi, dia kata lembu ini aku nak buat korban. Jadi hukum nazar. Bila hukum nazar, haram makan. Wajib sedekahkan semuanya betul kepada fakir miskin. Boleh? Kalau ada soalan, tanya selalu. Berbeza bila kita sembelih, kita kata bismillah, Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Atas muka surat 7 tu. Dengan nama Allah, ya Allah ini udhiyah korbanku, maka terimalah daripadaku. Itu tak apa. Sebab bila kita kata Allahumma hadhihi udhiyati, maksudnya ini korbanku, itu ada panggil lafaz tabarruk. Dan ambil keberkatan saja mengucapkan begitu bila kita nak sembelih ke korban kita. Minta Allah Ta'ala terima ke korban kita. Takut tak ingat bani. Muka surat apa nama ni? Muka surat 39 akhir sekali. Bacaan bila kita nak sembelih korban ni, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada ustaz-ustaz nak sembelih lembu. Allah suruh sembelih lembu. Kita tak ada ambil gear, kita dia meminta sembelih. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma inna hadza, tambah inna sikit dah. Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal minna kama taqabbaltahu min sayyidina Ibrahim khalilika wa min sayyidina Muhammad abdika wa rasulika. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu di antara bacaan yang kita boleh baca semasa kita nak korban. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah tak pada. Baca bismillahirrahmanirrahim dia boleh. Kalau tanya tak ada bismillah, sah pada korban. Mazhab kita Syafi'i sah. Dah mazhab setengah mazhab Hanafi kata tak sah, kena baca bismillah. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma hadhihi Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni kama taqabbal atahu min min sayyidina Ibrahim khalilika wa min Muhammad abdika wa rasulika. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Lepas tu hak moleknya binatang korban kita tu ada di muka surat 38-39 tu. Sebolehnya kalau katalah pisau ni kita nak sembelih, kita ambil apa nama ni lemak di hidung kita ni. Ambil situ, letak di mata pisau. Atau mata pisau pula kita buat gini. Nampak? Gitu. Itu cara kita nak sembelih tadilah. Di antara cara nak sembelih. Baik, itu udhiyah, berkenaan dengan udhiyah. Baik, siapakah dituntutkan udhiyah? Siapa? Muka surat 9. Soalan kena, siapa dia? Orang yang disuruh buat udhiyah. Mereka yang dituntut udhiyah ialah orang Islam. Orang kafir tak ada disuruh. Orang yang cerdik, orang yang merdeka, orang yang kuasa. Kuasa ni macam mana kuasa? Kuasa ni seumpama masalah zakat. Zakat wajib semua kita kena keluar zakat bagi orang yang ada kemampuan. Macam mana ada kemampuan? Mereka yang pada hari raya tadi, raya fitrah tadi,
ada lebihan daripada makan ni. Kalau katakanlah kita makan 50 riyal lah letak kita dengan anak isteri kita RM50. Ada lebih daripada RM50, maka wajib kita kena bayar zakat. Nampak tak? Maka begitu jugalah orang yang dituntut dengan buat udhiyah ni, orang yang pada hari udhiyah, hari raya tu, dia ada lebih daripada duit dia. Maka dituntutlah untuk dia buat udhiyah. Tak wajib, sunat muakkad. Gak udhiyah ni, encik-encik puan-puan sekalian, dia tak ada hari lain. Dia hari tu dah ada. Tak hari tu, hari raya 3 hari tasyrik. Kalau encik-encik puan-puan saya tak buat pada hari tu, maka tak ada dah udhiyah kau boleh buat. Kena tunggu tahun depan. Itu pun kalau masih dipanjatkan umur. Kalau tidak, tak ada lah. Sebab tu dalam keluarga kita, family kita, tanya ayah ada buat tak, mak ada buat tak, tak berlaku. Adik-beradik kita ada buat, buatlah soleh. Untuk melepaskan tuntutan fardu untuk melepaskan tuntutan sunat muakkad. Kalau semua satu family tak buat, hukumnya makruh. Makruh tak molek lah. Jadi kurang berkat pula lah keluarga kita tadi tu. Baik, selesai situ. Banyak soalan-soalan ni, tapi kalau kita bahas cepat-cepat takut tak sampai. Ada soalan tak? Belum deh. Baik. Contohnya pasal korban kan? Ya. Korban tu contohnya untuk nazar lah. Nazar yang boleh kena buat lagu ni sekali. Okey, untuk kelima Bismillah tu kan? Bismillah tu. Dia niat kita balik. Maksudnya kita kemudian niat untuk jelang nazar. Lepas tu dia pun sedekah kita balik. Dan kita boleh makan. Dah. Dia nazar ni lagu-lagu mana kita kena sedekah ke orang belakang. Kita sedekah ke imam. Iyalah kata itu. Jadi bila kita bila tu imam, hak bila tu imam. Patut tu imam nak jual kau, nak bagi kita, kau nak bagi siapa kau, hak bila tu imam lah. Tak apa apa tu nya. Yang penting kita beri dah belakang hak bahagia. Kalau saya lembu, saya lembu. Kalau saya kahwin, saya kahwin. Saya biar kita bagi dah. Patut ada kena beri. Tak apa, boleh makan, tak ada masalah. Hak tak boleh nak bagi ialah kepada orang kafir. Tu ada sebut dalam soalan jawab di sini. Jadi yang muka sama apa? Orang kafir tak boleh kita beri. Walaupun katakanlah orang beri korban ke kita, dah jadi hak milik kita, kita bagi kau kafir tak boleh. Walaupun hak milik kita, nak jual pun tak boleh. Kau kafir boleh kata beli, jual pun tak boleh. Dia kalau kita panggil dia makan, orang Kuala Lumpur, orang bandar, dia banyak orang kafir, non-Muslim dan sebagainya tu, nak panggil makan, dia kena buat suku, gula suku. Kalau tidak bahagia udhiyah lah. Sebab udhiyah ni bahagia masalah ibadat yang mana sah untuk kita muamalah kedudukan hanya kepada orang Islam, tidak boleh pada orang kafir. Jadi jelaslah kat ni. Masalah imam tu, dah kita keceh-keceh dia, tak ada keceh lagi kita imam boleh. Tak apa dah tak imam. Dah. Tu susah. Balik juga tu masalah nazar. Ni. Main ada saudara. Ni ada soalan. Muslim. Betul ke tak? Ni baru ada soalan ni. Muka surat sebelah. Bukan muka surat sebelah, muka surat 10. Ni. Soalan ke 10. Adakah makruh orang hendak berbuat korban dia memotong rambut? Dia gini, hal ini lebih pula ni, lebih daripada pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi jawabnya makruh. Betul lah. Sebab Nabi SAW sabda, "Iza ra'aitumul hilal Zulhijjah," bila kamu melihat ke anak bulan Zulhijjah tadi, masuk satu hari bulan Zulhijjah, jikalau kamu nak korban, maka tegakkanlah diri kamu daripada potong kuku, keluar kemisah dan sebagainya. Tapi soalan ke-10 ni, tu awak ada soal lagi. Dia mungkin tak ada orang tanya masalah hari Jumaat. Okay dah, soalan ke-10. Hari Jumaat, contoh hari Jumaat baru ni lah. Berapa Zulhijjah dah Jumaat baru ni? Masuk dah Zulhijjah ke Jumaat baru ni?
Maka kita nak kerak kuku boleh ke tak? Jawabnya tidak makruh. Tidak makruh. Masuk hari Jumaat kita nak kerak kuku boleh, tak makruh. Jadi yang kata makruh tu lain daripada masalah orang nak menghadirkan hari Jumaat, nak mengerjakan Jumaat, dan lain daripada orang nak buat ihram. Ni ada sini. Ada pun orang yang nak buat ihram dan nak menghadirkan diri pada Jumaat, tidak makruh dia mengkerakkan kuku serta memotongkan bulu dia, tak ada makruh. Ada misal dia tak makruh. Baik. Sekalian ni kita kata makruh untuk kita gunting, untuk kita kerak kuku. Sekalian ni adakah anak beranak kita pun makruh juga? Dia gini deh. So family kita 5 orang, ayah mak kita 2-3 orang dah ni, adik-beradik. Ayah nak buat korban. Kalau ayah buat korban tahun ni, lepaslah tuntutan sunat muakkad atas orang lain untuk buat korban. Faham ni? Jadi orang lain tak buat tu tak makruh dah. Sekarang ni ayah saja kau tak boleh kerak kuku, kau kita semua tak boleh kerak. Dah tak fikir lagi dah. Ni mari fikir dah kau, fikir lagi. Tak kena fikir lagi lah, fikir lah. Dah juga. Kita hak lain ni boleh ke tak kerak? Jawabnya soalan ke sebelah, tidak makruh bagi ahli rumah hak lain untuk kerak kuku, tak ada masalah. Ayah sorang ya. Lepas tu soalan lagi, kalau ayah buat korban ni, kita semua boleh pahala ke tak? Kita tak boleh pahala. Ayah pun boleh pahala. Ayah habis duit tu. Kita selamat lagi dalam bank. Baik. Soal lagi yang penting, kita sebenarnya kita ingat kau semua keluarga kita. Bapa tak ingat sekampung sana mudah. Berdalil dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hazihi min Muhammad wa ummati Muhammad. Ini udhiyah ni daripada Muhammad dan daripada umat Muhammad. Jadi di situ kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun buat udhiyah korban untuk umat dia semua. Ramai umat dia ni. Lepas tu boleh. Jadi dari kitab Sabilah sebut itu ditanggung pada pahala. Boleh tak? Korban dengan pahala lain. Bahagia korban hanya 7 saja. Bahagia untuk seekor lembu. Tak boleh sekapung. Niat sebahagia, niat sekeluarga. Tak boleh untuk kita sahaja. Tetapi masalah pahala korban boleh untuk semua. Boleh. Baik, ada soalan? Dari segi contoh lah, memang bisa fikir. Lepas tu kita nak share 2 orang. Okey, baik. Kita beli sebahagia guna duit 2 orang. Abang kita tak atau pihak kak kita tak ada duit 300 orang katakanlah. Ikutlah 400 kau. Sia-sia tak ada. Pakat. Boleh ke untuk nak dapat sebahagia? Tak boleh. Tak jadi. Sebab 2 orang mana boleh untuk sebahagia? Satu bahagian hanya untuk seorang. Lepas tu nak buat lagu tu. Baik, kita biar minta dengan kak kita, kak bermurah hati dah tahun ni. Berapa? Hok 300 nak pakat tu, kakak beri ke saya 300, hadiah ke saya korban tahun ni. Dah. Tahun depan kita pula bagi kak kita, ambillah kak 300. Saya beri hadiah kepada kakak. Kakak buat korban campur 300 dia. Boleh. Ni cuba saya ikat kita. Tak ada buat lagi tak korban ni. Lagi apa boleh buat? Saya kata ambil tak apa. Kalau tak buat lembu, buat saya kata ambil. Pakai 10 rial cukup. 800 kau. Beli saya kata ambil niat buat udhiyah. Lepas tu niat atas apa? Kita buat pilihan. Tahun ni kita nak beri kepada cik lain kita, ustaz lain kita. Contoh kata nampak dia juluh, dia mengaji, kita beri ke dia lah, hadiah ke dia kambing ni. Duit kita semua kita hadiah ke dia tahun ni. Maka dia pun korban. Maka dia seorang lah boleh pahala korbannya. Boleh. Dia seorang lah korban tahun ni. Kita semua boleh atas-atas korban dia saja. Boleh makan juga ni. Kalau tu ada lagi dia tahu itu pria itu dia. Dia baki habis pahala tak ada apa. Boleh dia pun orang mula.
Tak, kalau senyap tak apa. Amalan ni kan dia buat bolah kecil. RM10 dah pakai semula. Amun itu dah. Tak bayar aku tak bayar. Okey mula. Tapi mana pahala. Dan bila dah cara kita nak buat tadi tu. Baik. Macam saya untuk korban nanti saya niat untuk ngekor. Daging tu tadi dia kena buat makan belakang ko, sikit-sikit ko, bagi belakang ko. Jadi makan ke sini belakang. Makan sorang. Dia bukan korban, dia sembelih. Dak korban ni udiah. Sembelih untuk buat akikah. Sembelih buat akikah ni lagu mana cara dia ni? Hak sebaiknya bila kita sembelih akikah untuk anak kita masuk ni, jangan cica-cica. Tak, kalau boleh seeloknya kita orang ambil ke pihak tula-tula ya. Seni-seni. Sebut dalam kitab. Tapi susah lah nak buat. Orang patut juga tak apalah. Hak sebenarnya buat begitu. Kemudian kita masuk bubuhkan sedikit manusia apa semua. Tafa'ul mudah-mudahan. Ada kebaikan untuk anak. Tu sebut dalam kitab tu bukan khurafat dak tu. Kemudian hak lebih afdalnya kita bagi kat dia. Kita nak makan tak ada masalah. Tak masalah nak makan juga pun. Tak saya makan pun tak apa juga. Dan masalah bagi ke rumah tu lebih afdal daripada panggil makan. Tapi hal biasa kita buatnya kita panggil. Asal mari ya. Bukan memang gitu. Tapi biasa kita panggil tu supaya kadang-kadang kan nak mengerak satu orang anak lama ni. Tapi ramai-ramai SOP ni tak rasanya. Maksudnya betul-betul dah dengan tak boleh nak kumpul dengan abang kat kita bagi. Jadi kata rugi kalau dia pagi ada masuk rumah boleh juga ada. Boleh juga bila presiden bui juga pandai-pandai Allah dia. Kalau dia tak Allah dia balik lagi. Duduk situ boleh ni. Bui tak Allah lagi kaya ni. Buat gitu. Ada apa? Ni. Akikah korban kalau disebut dalam kitab korban lah terutamanya molek kita ambil bahagian hati. Ni ambil bahagian hati. Hak lain tu ikut dia belakang. Kalau saya kata enggak ambil hati, hak lain ikut dia. Ni bahagian hati tu sunat kita makan dia korban kita. Kalau tidak nazar, kalau nazar halal kita makan. Baik. Tadi tu masalah CD tu ada lagi masalah nak kapuh. Saya kau kami nak buat korban nak akikah sekali. Tu muka surat 17 tu CD. Soalan tu 28. Setengah pendapat dan pendapat ni kita boleh tak boleh. Kalau niat korban dan akikah sekali, dia hanya jadi korban, akikah tak jadi. Tapi ada juga pendapat daripada Syekh Ramli kata jadi korban dan akikah. Moleknya kita buat korban sajalah ataupun kita buat akikah saja. Boleh ke tak kita nak buat korban mati? Tak boleh. Kecuali pendapat Ibnu Qattan. Ada, tapi pendapat muktamadnya tak boleh kita buat korban mati. Sebab tu lah dia awak sebelum pada awak tak mati. Sedap. Ya wasiat saya gitu. Ya tak mati ke? Saya pun sama lah. Sebelum kita semua nak mati ni, masa kita hidup kita nak korban saya akan lembu. Rajin ada ni. Bagus mana nak korban saya akan lembu. Berapa bulan gaji? Sebulan, 2 bulan gaji kali. Ada seorang sebulan gaji, saya akan lembu. Ada orang 2 bulan, 3 bulan gaji. Nak korban saya akan lembu. Oleh kerana kita saya, kedua kita saya lah, nak kupu susah. Kita wasiat pada anak bini kita. Kalau abang tak ada bahani, tolong sembelih ke binatang kurban sekok kabeh, cari hak molek. Hak moleknya mana? Hak molek hak putih. Hak itu ni kuih molek, putih, kuning, merah. Hak itu ni kuih molek. Nak cari binatang kurban, cari hak bertanduk, cari hak tu besar. Ia bisik tak ada molek, hak molek nak kuih kering. Dah cari hak tu. Ada lagi tak ada kita berlaku berkenaan dengan benda-benda tadi tu. Boleh. Wasiat tak apa. Jadi kalau kita wasiat, kita mati dalam kubur tu, orang tak guna duit kita duk korban, okey kita kedekut lagi. Tak tentu kita kena beres lah untuk aku masuk. Lembu korban ni nanti korban kita sesok dia akan mari menjadi tunggangnya kita di pada masa sesok. Carilah hak sihat-sihat. Kalau tuduh dia lah,
Oh, pakak gile tujuh orang lah. Terus kapur, cakap lembu, mana nak naik di kapur. Anak sedaknya kita sorang. Naik berubah besar. Tidak. Nanti diatur daripada kita pada hari kiamat. Cukup dah dulu saya rasanya. Anda soal jawab berkaitan dengan korban itu lebih kurang sebab saya terdekat. Hak selebihnya kalau siapa nak penjelasan lagi, boleh minta line dengan Cik D dengan sebutin-sebutin supaya orang semua boleh mengajar pula balik kapung ni. Sebab lama orang asal lagi dah penting sekali. Lama orang buat korban dia tak jual beli. Dia tak jual beli, dia ada duit ya. Dia saya niat dia kata. Siapa dia ajar nak jual beli ni ya? Ada ke tak? Nih, masa kita menikah dulu. Nih, ayah mertua kita kata aku nikah ke kamu dengan anakku dengan sekian. Patut kata ayah saya niat dah. Saya terima. Ini ya. Kena terima, aku terima apa? Terima nikah. Kena berlapar. Begitu juga lembu ni. Ni lama kita salah buat. Cari pilih lembu kambing pun salah dah. Nak angkat jual beli ni pun salah juga. Dia tak jual, tak beli. Sepatut ambil duit kena kata saya beli satu bahagian daripada 7 bahagian lembu. Sebab ada beli 2 bahagian, ada beli 3 bahagian. Kena nyata lah. Ni ada kadang-kadang 5 bahagian saja. Kena nyata betul-betul. Lembu ni dengan harga 700, 800, 900 kena nyata. Kemudian kena kopak ni. Orang nak buat hari ni, tahun ni. Kena kopak. Kopak ni apa? Elit tali tu sikit. Kalau boleh elit lembu saat ni. Kalau tak boleh tak, ambil tali. Tak apa dah. Tanda kita telah menerima milik. Ni serupa buku kau pergi pasar raya kau beli kitab, beli makanan kau apa. Bila kita bayar, kita tak terima lagi. Dia panggil belum milik yang sempurna. Tapi bila kita kopak, kita terima dah, baru jadi pemilikan yang sempurna. InsyaAllah bila habis kita ni, kita akan ngaji atas bab muamalat ni. Ni ramah di kalangan kita bab muamalat tu dah ramah jadi tersalah. Wallahu a'lam. Dalam mungkin sama kata saya ni. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا ما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.